Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so selepas exam kita terus masuk pada bab baru, iaitu bab 5 janjang. Okay, bab 5 janjang ini ada dalam paper 1 dan ada paper 2. So dia agak, untuk paper 1 dia agak senang, tapi paper 2 dia agak susah sikit lah, sebab lebih kepada soalan yang berbentuk kepada aplikasi lah. Okay, untuk janjang, first of all kita tengok dulu apa yang ada dalam bab ini. Okay, so first of all janjang dia ada dua jenis. Okay, tengok cikgu buat ni. So dia ada janjang arithmetic dan satu lagi adalah janjang geometrik dalam bahasa Inggerisnya. Geometric progression dengan arithmetic progression lah. Alright, so cikgu mau prefer dalam bahasa Melayu lah. Alright, so untuk hari ni kita akan masuk kepada janjang arithmetic terlebih dahulu lah. So dalam bab dalam subtopik janjang arithmetic, so kamu akan belajar apa yang dinamakan Tn ini, apa yang kita kena tahu, n itu apa, a itu apa, d itu apa. Kemudian kita akan masuk kepada Sn, which is hasil tambah. Okay, habis sebelah situ kita akan masuk pula janjang geometri. So ada pun sama konsepnya, ada Tn, ada hasil tambah. Okay, cuma beza janjang geometri dia ada hasil tambah ke tak terhinggaan lah. So the last, selepas habis janjang arithmetic dengan janjang geometri, kita terus masuk pada aplikasi. Sebab ini tak adalah panjang sangat, cuma dia kepelbagaian soalan lah. Okay, so kita terus masuk pada janjang arithmetic. So first of all, apa yang dinamakan janjang arithmetic ni? Okay, so kita kena pasti dulu. Okay, jujukan yang mempunyai beza sepunya. Okay, beza sepunya ni dikenali dengan D. Okay, D ni adalah beza sepunya. Okay, so untuk beza sepunya ni hanya digunakan dalam janjang arithmetic. Okay, so maksud dia ni setiap jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemadah kepada sebutan sebelumnya. Apa maksudnya cikgu? Okay, maksudnya dekat sini, kalau ayat tak apa nak faham kan. So maksudnya kat sini, apabila kita nak mencari T1 ke T2 ke T3 ke, kaitannya adalah D. So D ni diperolehi daripada hasil tolak T2 tolak T1. Maksudnya selepas tolak sebelum. So 2 tolak 1, sebab selepas 1 adalah 2. So sebelumnya adalah 1. So ingat je, besar mesti kena tolak kecil. Okay, ataupun dia kata Tn tolak n-1. Tn maksudnya kalau sini 7, so sini 6 lah. That's why n-1 lah. Okay, so ini yang dia cakap. Boleh tak cikgu kalau saya buat T1 tolak T2? So tak boleh, sebab dia tak sama. Dia mesti tolak selepas tolak sebelum. Okay, so kita tengok pada contoh yang pertama. Okay, tentukan sama ada jujukan berikut adalah janjang arithmetic ataupun tidak. Okay, untuk menentukan suatu janjang itu adalah janjang arithmetic ataupun tidak, so langkah pertama kita kena cari dulu D. So bukan 1, tapi at least kita kena cari D ni. Kalau diberi 3, so kena cari 3 lah. Maksudnya D1, D2, D3. Okay, kita kena cari dulu. Okay, so itu kata kunci kita macam mana nak menentukan janjang arithmetic ataupun tidak. So kita kena cari D1, D2, D3. Sekiranya semua D ni adalah nilainya sama, maka dia adalah janjang arithmetic. Okay, cikgu guna JA, kita guna singkatan. Sekiranya D1 ni kita dapat sama dengan D2, tapi D2 tak sama dengan D3. So dia bukan janjang arithmetic, walaupun ada 2 saja sama. That's why kalau ada 3 jujukan, nombor jujukan diberi, kena kira 3. Sebab kemungkinan mungkin salah satunya bukan. Okay, so kita tengok pada contoh 1. Okay, dia kata 358. Okay, 350, 342. So daripada jujukan ni kita tahu 358 ni adalah T1. T1 ni apa? Sebutan pertama. Okay, sebutan pertama ni juga dikenali dengan A. So kalau orang tanya T1 ni siapa? T1 ni adalah A lah.
Okey, dia benda yang sama. Kemudian 350 ni adalah T2 which is sebutan ke-2. 342 ni adalah sebutan ke-3. Dot-dot ni kita tak tahu N tu sehingga ke berapa. So first of all kita kena cari D1 ni, maksudnya D1 maksudnya T2 tolak T1. Kalau D2 maksudnya T3 tolak T2. Macam tu. Okey, so maksudnya sini T2 350 tolak 358. So kamu akan dapat negatif 8. So ini adalah D1. Okey, kemudian kita kira pula D2. 342 tolak 350 pun sama. Cikgu, ini hanya D1, D2. So kita refer pada berapa jujukan kita dapat. Yang dotted ni, dot-dot ni tak payah fikir. So maksudnya sini kita hanya cari 2 saja nilai beza sepunya which is D tu. So bila dapat sama, makanya kita boleh conclude bahawasanya jujukan yang diberi ini adalah janjang aritmetik. Okey. So kita tengok pula contoh B. Sama je, sama ada dia dalam bentuk desimal ke dalam bentuk fraction je, cara tetap sama. Okay. So first of all identify dulu which is ini adalah T1, okay, ini adalah T2, ini adalah T3, ini adalah T4. So kalau dia ada banyak ni semua kena kira, takut ada setengahnya tak sama. So D1 macam cikgu kata tadi, T2 tolak dengan T1. So which is 2 tolak 2 per 3 dapat 4 per 3. Kemudian D2 pula 10 per 3. Okey, tolak dengan 2 pula. So dapat 4 per 3. Sama lah cikgu. Kita kena try lagi sekali. So 5 tolak 10 per 3 pula untuk D3. Kamu dapat 5 per 3. Yang ini yang cikgu kata kemungkinan D ketiga dia tak sama. So bila tak sama, kita tak boleh kata cikgu D1, D2 ni sama, dia je A lah. Tak. Sebab bila janjang aritmetik dia semua sama, sehinggalah D1, D2, D3, D4, D5 dan seterusnya, dia tetap mesti sama. Barulah dia janjang aritmetik. Okey. So kita masuk pada latihan diri 5.1. Okey, cikgu ambil example A dengan D. So, kamu kena buat latihan. D, ni latihan. Okey, ini pun latihan. Okey, so kamu kena buat ini. Okey, so cikgu ambil dulu yang A. Okey, dia kata nak tentukan aritmetik ataupun tidak. That's why cikgu kata tadi kena cari D1, D2, D3 dan seterusnya lah. So, first of all kita identify A berapa? A 9. A ni siapa? Dia adalah T1 lah. Sebutan pertama. So kita kena kira D dulu. So sini cikgu letak T1, T2, T3, T4 senang. So kita cari D1 terlebih dahulu, which is di T2 tolak T1 kan. Nak tulis formula pun boleh, tak masalah. Cuma senang tak payah tulis pun tak apa 13 tolak dengan 9. So 13 tolak 9 kamu akan dapat 4 lah. So kemudian D2 pula. D2 maksudnya 17 tolak dengan 13. So dapat 4 pun sama lagi. So cari pula D3 which is 21 tolak 17 pun sama dapat 4. So makanya kat sini bila semua ni sama, makanya kita boleh buat conclusion bahawasanya jujukan A ni adalah janjang aritmetik. Okey, itu yang pertama. So kita tengok pula yang D. Okey, D pula. Okey, dia kata 5 tolak X ni adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3. Okey, so untuk cari D pertama which is T2 tolak T1. Jadi maka 5 tolak Okey, 5 tolak X. So make sure kena bracket So 5 tolak 5 X negatif ni dia akan jadi tambah X. So makanya ni boleh potong-potong. Makanya D1 kita dapat X. Okey, D2 pula. So D2 adalah T3 tolak T1. So T3 adalah 5 tambah X tolak T2. So tolak 5. So 5 potong negatif positif. So D2 dapat X. So sama tak? So bila sama, makanya dia adalah janjang
arithmetic. Okay, so kamu continue buat soalan C dengan B. So untuk permulaan ni, soalan ni sangat-sangat senang lah. Okay, alright. So kita terus masuk menerbitkan rumus sebutan ke N. Okay, so untuk sebutan ke N bagi jajak aritmetik adalah Tn sama dengan A plus N minus 1 darab D. Siapakah N? Siapakah Tn? Tn itu adalah sebutan. Sebutan ke berapa? Okay, kalau dia kata T2 maksudnya sebutan kedua. So jadinya Tn ni cikgu tulis sebutan. Okay, sebutan ke berapa? Senang. Okay, so Tn ni sebutan ke berapa? So dia bagi tahu dah D nya adalah beza sepunya. So N ini adalah bilangan sebutan. Okay, A tadi kita dah tahu dah sebutan pertama. Okay, so dia kata cari sebutan ke-15. So bila dia kata sebutan maksudnya T15. Kita nak cari T15 ni berapa. So diberi negatif 4, 2, 8 ni adalah jujukan dia. Okey, ni jujukan dia. So first of all daripada jujukan kita kena identify siap. Okey, ini adalah T1 which is A. So kita tahu A negatif 4. So bila kita sebut sebutan dalam kepala kita mesti tahu Tn sama dengan A plus N minus 1 darab D. So you have to know siapakah A, siapakah N, siapakah D. Okay, so D kita tahu T2 tolak T1. So makanya 2 tolak negatif 4 kita akan dapat 6. Okay, so bila dia kata nak cari T15, tadi kan Tn. Makanya kita tahu N ini adalah 15. So makanya kita masukkanlah N ini 15. Jadi masukkan dalam formula Tn which is 15. A kita adalah negatif 4 tambah 15 N tolak 1 kan. 15 tolak 1 14. Terus darab pun boleh. So darab 6 kamu dapatlah 80. Okay. So untuk yang kedua pun sama. Saya tak mau tunjuk satu lah. Sebab ini T24. So kamu masukkanlah siapakah A. Ini A. Kemudian D. Kamu cari 5 tolak negatif 6. Kemudian masukkan T24 A plus N minus 1 D. Okey. Yang pada pantas kira yang kalkulator ni, actually kamu boleh guna. Sebabnya tekan kalkulator biasalah. Okey. Boleh guna. So cikgu tunjuk saya. Okay, bila maksudnya kamu nak terus guna daripada kalkulator tu, maksudnya boleh ikut skor nak guna, nak cari T4 ke. Okay, so kalkulator yang ni je cikgu ada dalam online. Okay, so maksudnya kat sini untuk soalan A cikgu guna so dia kata negatif 4 okay, tambah okay, bracket kan dia. Okay, sebab apa? Masukkan dalam formula kita sebab Tn sama dengan A plus N minus 1 darab D. So A kita adalah negatif 4. So masukkan negatif 4. So N minus 1 dalam kalkulator tak ada N. So kita gantikan dengan X. So alpha. Kita tekan alpha. Tekan X ni bracket ni. So dia akan keluar X. So tolak 1. Sebabnya A plus N minus 1. So darab dengan D. So D tadi kita kira ini D kita adalah 6. So kita darab dengan 6. Okay, close bracket. Kemudian kita tekan calculate ni. Okay, so dia tanya X kita nak berapa. So now kita nak X kita ada 15. So kita tekan 15. Tekan equal. So kamu dapat 80. So dapatlah 80. Tu caranya nak menggunakan calculator lah daripada solving. Maksudnya tak perlu kira satu-satu. Actually kamu boleh guna untuk buat mana-mana soalan linear pun boleh. Alright, so cikgu tunjukkan kalkulator. Okay, so B pun samalah, cikgu tak mau continue. So kita tengok pada contoh 4. Okay, so contoh 4 diberi suatu jajak aritmetik dengan sebutan pertama ialah negatif 6. So bila kata sebutan pertama kita tahu dia adalah A. So beza sepunya adalah 11. So beza sepunya adalah D. So kena tahu daripada ayat tu siapakah nama dia. Kemudian sebutan ke N. Sebutan ke N ni refer kepada T berapa. Sebab T
Tn lah. Sebab kita tak tahu n berapa. So, makanya Tn adalah 1, 2, 6. So, dia nak cari-cari nilai n. Okey, sama juga kita masukkan dalam formula ni. So, sebab tadi A kita tahu dah. A negatif 6. Masukkan n tolak 1. Kita tak tahu n. Jadi, n tolak 1 lah stay. Kemudian, beza sepunya kita adalah 11D. So, masukkan 11. So, ini adalah persamaan linear biasa saja. 11n tolak 17 sama dengan 126. So, 11n sama dengan 126 tambah dengan 17. Kemudian akan bagilah. Dapatlah nilai n-nya adalah 13. Okey. So, untuk menerbitkan rumus ni, untuk hasil tambah, so kita buat minggu depan. So, satu lagi latihan kamu adalah pada page yang ni kita SN ni, hasil tambah kita masuk ke depan. Okey, cikgu nak suruh kamu buat soalan latihan intensif ni. Okey, latihan intensif 5.1, soalan nombor 2 dengan nombor 3. Okey, 2A cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk 2A. 2B kamu buat. So, makanya okey, ini latihan cikgu tulis ni. Sorry. Ini latihan. Ini pun latihan. So, cikgu tunjuk A lah. Kamu boleh tunjuk. Okey, so A, soalan nombor 2. Kita tengok 2A. Dia kata negatif 12, negatif 9, negatif 16. Okey, dia kata cari sebutan ke N. Okey, maksudnya di sini state T sebutan ke 9, maksudnya T9. So, bila kita sebut saja nak cari T9, maksudnya kita kena tahu A plus N minus 1 darab dengan D. So, daripada jujukan kita tahu A-nya adalah negatif 12 sebab sebutan pertama. So, kena kira D pula. D maksudnya T2 tolak T1. Negatif 9 tolak negatif 12. Okey, bila tolak tu kamu akan dapat 3. Negatif 9 tambah 12, so dapat 3 lah. So, A dah dapat dah. Okey, D dah dapat dah. N ni berapa? N ni 9 lah. Sebab dia kata T9. So, masukkan dalam formula kita, which is okey, T9. Okay, T9 sama dengan A-nya adalah negatif 12 tambah 9 tolak 1, 8 darab dengan D adalah 9. So, bolehlah dapat jawapan. So, B pun sama. Boleh buat selesaikan macam tu jugalah. Okey, so buat B ni sila. Okey, B sila buat. Salah kata cikgu tak abang pula. Okey. So, untuk yang nombor 3, okay, 3A pula. Okay, 3A. Okay, dia kata bilangan sebutan. Ingat beza cari sebutan lain. Bilangan sebutan refer kepada N. Okay, kalau tadi bilangan sebutan adalah Tn. Cari sebutan ke berapa tu kan. So, bilangan sebutannya adalah N. Ini adalah Tn. Itu bezanya. Okey, so daripada sini, okey, jujukan ni negatif 0.12, 0.07. Cikgu punya ni hang kalau dia lama sikit guna. Okey, sekejap Okey, 0.07 tadi kan, 0.07. 0.26 1.97. Okey, kenapa last? Lepas 197 dah tak ada apa dah. Sebab ini adalah sebutan terakhir. So, ini adalah bila sebutan terakhir dia adalah Tn. Kena tahu. So, dia adalah Tn. Sebab kita tak tahu yang ni adalah ke berapa. Ke N lah. Ni yang terakhir. Dia tak ada dah lepas tu. So, yang pertama, kamu dah tahu A kita adalah negatif 0.12. Kemudian, kamu tahu dia D boleh kira, which is 0.07 tolak negatif 0.12. Okay, so kamu akan dapat berapa sini kiralah 0.19. Cuba cek balik sebab cikgu main agak Okay, bila dapat D, so kita refer balik pada rumus kita. Tn sama dengan A plus N minus 1 darab D. Okay, so kita refer situ.
Okay, Tn kita tahu dah tadi. Yang last kali ni. So, kita masukkan Tn. Nak ubah kedudukan ke sebelah kanan pun boleh. Okay, cikgu gantikan A. A kita kosong. Negatif 0.12. Okay, tambah N tak tahu. N tolak 1 darab D kita adalah 0.19. Kan? 0.19. So, sama dengan siapa? Sama dengan yang sebutan tak akhir ni. 1.97. 1.97. So, bolehlah cari N. Okay, tolong selesaikan kat cikgu. Okay, ini pendaraban biasa je. N darab ni, kemudian 1 darab ni. Okay, so kamu akan dapat nilainya N berapalah. Okay, so continue buat soalan B dengan B 3B dan 3A. 2B. Okay, so itu saja untuk hari ini. So, untuk soalan nombor 4 dan 5 kita continue minggu depan sekali dengan hasil tambah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.